Hai, saya Dr. Lelawati binti Joremi dari Jabatan Ekonomi dan Pengajian Keuangan Universiti Teknologi Mara, Cawangan, Selangor. Untuk kekal konsisten ni, semuanya bila kita bercerita atau berbicara tentang keuangan, ia perlu kepada perancangan keuangan. Perancangan keuangan perlu dimulakan seawal mungkin. Sejauh mana perkataan atau definisi awal itu? Seawal apabila seseorang, ibu ayah atau individu itu sedar akan kepentingan keuangan dan tabungan. Okey? Letakkan sasaran, mulakan perancangan seawal kehamilan atau mungkin yang terbaik seawal berumah tangga. Apa yang perlu dirancang? Mudah. Rancang bagaimana kita nak membina sebuah kehidupan yang baik bersama anak-anak dan ahli keluarga. Bukan untuk hari ini, tapi untuk 5-10 tahun akan datang. Okay? Perancangan ini boleh dibuat untuk konsisten. Kita perlu gunakan konsep 5S. Yang pertama, mulakan dengan senaraikan ke semua liability ataupun hutang piutang yang dimiliki oleh ibu ayah. Kalau kita ada pembiayaan rumah, pembiayaan kenderaan, pembiayaan peribadi, bil rumah ataupun kad kredit, semua itu perlu disenaraikan dan perlu dilunaskan sebaik sahaja menerima gaji. S yang kedua, simpanan. Sebelum kita berbelanja, selebaik dapat gaji, selepas lunaskan semua liability dan tanggungan serta komitmen, kita simpan dahulu. Ada dua konsep simpanan. Yang pertama, sama ada terpaksa atau rela. Jika kita memang dah ada simpanan terpaksa, insya-Allah tak ada apa yang perlu dirisaukan. Namun, jika kita tidak ada simpanan terpaksa dan kita perlu untuk menyimpan secara rela, disiplinkan diri untuk letakkan sekurang-kurangnya 10% daripada wang gaji supaya kita dapat menyimpan. Sedikit pun tak apa jika tak boleh untuk dapatkan 10% tu. S yang ketiga, selain daripada kita menyimpan, kita juga perlu sediakan senarai untuk perbelanjaan bulanan. Sebelum pergi membeli belah, sediakan dahulu senarai apa yang hendak dibeli dan cuba praktiskan kawal diri untuk tidak berbelanja dan membeli barangan yang tidak ada dalam senarai. Tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya adalah S yang keempat, sales atau jualan murah. Sekiranya semasa kita berbelanja, tiba-tiba kita nampak ada jualan murah, boleh dibenarkan untuk membeli dalam kuantiti yang lebih sedikit daripada kebiasaan, tetapi hanya ke atas barangan yang kita gunakan dan yang boleh disimpan nama. Kerana itu akan menyebabkan kita mendapat keuntungan daripada tawaran harga murah yang ditawarkan. Seterusnya, S yang seterusnya adalah sekat keinginan ataupun tangguhkan pembelian. Contohnya, mungkin ada ibu ayah pada zaman kini memang ramai di luar sana yang suka berbelanja secara atas talian. Pembelian atas talian ni tidak ada masalah, boleh dilakukan sekiranya kita ada barang yang kita minati. Setelah kita browse through, ada sesuatu yang kita suka, masukkan dalam troli. Tapi jangan terus beli. Simpan dulu dalam troli online tu dalam sehari dua. Kenapa sehari dua? Mudah. Mungkin keesokannya atau 2 hari kemudian ibu ayah akan bertukar fikiran sama ada atau mungkin tak jadi nak membeli langsung. Jadi itu adalah satu penjimatan juga. InsyaAllah kalau kita amalkan 5S ini dengan bersungguh-sungguh, saya yakin ibu ayah boleh konsisten untuk terus menabung demi masa depan anak-anak. InsyaAllah.